Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ica Ayu. Jadi kita akan lanjut nih belajar bahasa Prancis. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar sedikit untuk yang namanya membentuk kalimat dalam bahasa Prancis. Kita juga sudah belajar beberapa kata kerja, karena yang paling penting dalam membuat kalimat itu adalah kata kerja dan pronom atau subjek dan predikat gitulah ya kalau digampangkannya dalam bahasa Indonesia. Buat yang belum nonton, mungkin daripada pusing nih lanjut pelajaran yang udah mulai sedikit rumit, silahkan ditonton dulu video-video sebelumnya. Ini kalau nggak salah udah pelajaran ke-12 guys. Jadi kita mulai aja step by step ya. Saya akan mulai berikan contoh kalimat yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya dari kata-kata kerja yang kita sudah pelajari. Kita mulai. Misalnya, je m'appelle Ica. Je m'appelle Ica. Je m'appelle Ica. J'ai 32 ans. Ketahuan umur gue, nggak apa-apa lah ya. J'ai 32 ans. J'ai 32 ans. Je suis indonésienne. Je suis indonésienne. Je suis indonésienne. J'habite en France. J'habite en France. J'habite en France. Je travaille en France. Je travaille en France. Je travaille en France. Nah, itu kan udah bisa lah ya bikin kalimat tersebut karena pelajarannya udah pernah kita bahas sebelumnya. Sekarang gimana caranya kita mengubah kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat negatif atau la négation. Misalnya, tadi kan saya bilang je m'appelle Ica. Je m'appelle Ica. Orang Prancis nih suka salah kalau saya bilang nama saya Ica, Isha. Biasanya mereka dengernya Aisyah karena memang di sini ada banyak sekali orang yang namanya Aisyah. Bukan Aisyah istri Rasulullah ya, tapi Aisyah. Ya memang Aisyah itu bahasa Prancisnya Aisyah gitu ya. Anyway, jadi biasanya saya akan bilang je ne m'appelle pas Aisyah. Je ne m'appelle pas Aisyah. Je ne m'appelle pas Aisyah. Jadi bisa kelihatan nggak? Kita lihat deh ya. Sekarang saya kasih cardnya kayak gini. Itu je m'appelle Ica. Je m'appelle Ica. Dan kalimat negation atau negatifnya jadi je ne m'appelle pas Aisyah. Je ne m'appelle pas Aisyah. Kira-kira ditambahin apa nih? Kalau dalam bahasa Indonesia kan nama saya bukan Ica misalnya. Nama saya Ica, nama saya bukan Ica. Yang ditambahkan kan bukan. Nah, di bahasa Prancis apa yang ditambahkan kira-kira? Saya udah kasih warna yang sedikit berbeda. Bener banget, yang ditambahkan itu adalah ne dan pas. Tapi si ne dan pas ini ditempatkannya di mana? Kita ulangi lagi. Je ne m'appelle pas Aisyah. Jadi ditempatkannya antara m'appelle. M'appelle di sini adalah kata kerja dari konjugasi s'appeler. Jadi si ne dan pas ini ditempatkan di tengah, atau kata kerja lebih tepatnya ditempatkan di tengah ne dan pas. Jadi je ne m'appelle pas Aisyah. Lanjut dulu. Tadi j'ai 32 ans. J'ai 32 ans. Nah, positif gitu ya. Nah, negatifnya jangan lupa tempatkan si ne dan pas di tengah. Salah mulu kan? Tempatkan kata kerja di tengah ne dan pas. Maksudnya
Kata kerjanya di sini apa? Betul sekali, kata kerjanya di sini adalah A dan I ya, E. Tapi E ini dari kata kerja apa? Ayo dibuka-buka lagi buku pelajarannya. Bener banget, dari kata kerja avoir atau to have ya. Kalau di dalam bahasa Prancis, seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, umur itu dimiliki. Jadi pakainya to have bukan to be kayak bahasa Inggris. Kita mulai ditempatkan di tengah si E ini. Jadi, je n'ai pas 33 ans. Je n'ai pas 33 ans. Atau banyak yang ngira gue umurnya 40 tahunan ya. Di kolom komentar di video Q&A ada yang bilang kirain udah tante-tante. Walaupun 32 tahun sebenarnya juga udah tante ya. Jadi, je n'ai pas 40 ans. J'ai 32 ans, je n'ai pas 40 ans. Je n'ai pas 40 ans, misalnya. Jadi, kenapa si ne ini tiba-tiba jadi n apostrof? Apalagi ini Mbak Ica, aku kok bingung. Kenapa? Karena untuk pelafalannya lebih enak aja. Karena kan A dari kata kerja avoir atau E ini adalah huruf vokal. Nah, karena huruf vokal, jadi si ne, vokal ketemu vokal orang Prancis kurang suka. Jadi akhirnya dikasihlah apostrof atau koma di atas. Jadi, je n'ai pas 40 ans. Je n'ai pas 40 ans. Cukup jelas sampai di sini? Kalau masih belum jelas, saya kasih kok soal-soal latihan. Dan kita akan ulangi lagi dengan kalimat yang sudah sebelumnya saya buat ya. Tadi saya bilang, j'habite en France. J'habite en France. J'habite en France. Jangan lupa kata kerja di tengah ne dan pa. Jangan lupa kata kerja di tengah ne dan pa. Jadi, yes, je ne habite pas en Indonésie. Je ne habite pas en Indonésie. Salah guys. Kenapa salah? Coba, hayo. Betul. Karena H dalam bahasa Prancis itu muet atau nggak dibaca. Atau H ini kayak nggak ada gunanya lah, ada tapi tiada gitu ya. Jadi karena nggak dibaca, muet akhirnya dianggaplah sebagai huruf vokal. Jadi gimana tadi saya bilang, kalau huruf vokal, yes, disatukan. Jadi, je n'habite pas en Indonésie. Je n'habite pas en Indonésie. J'habite en France. Donc, je n'habite pas en Indonésie. Oke, sampai di sini cukup jelas. Lanjut ke yang berikutnya. Je travaille en France. Je travaille en France. Kata kerjanya di sini, betul, travail dari travailler. Ne dan pa-nya ditaruh di mana? Yes, exactement, betul sekali. Ne dan pa ditaruh di antara kata kerja. Jadi, je ne travaille pas à Bogor. Je ne travaille pas à Bogor, par exemple. Oke? Terus tiba-tiba yang udah di Prancis bilang, Mbak Ica, ini kenapa kok bilangnya je suis pas français, bukan je ne suis pas français? Betul guys, jadi seperti halnya dalam bahasa Indonesia, ada yang namanya mungkin slang gitu ya. Karena supaya lebih cepat aja. Jadi seringkali kalau mungkin teman-teman ke Prancis dengar orang Prancis ngomong, si ne ini menghilang. Tiba-tiba nggak ada aja gitu. Jadi dari je ne suis pas français, jadi je suis pas français. Kayak dalam bahasa Indonesia, tidak jadi enggak. Apakah enggak itu salah? Enggak juga kan? Tapi kalau kalian nulis itu lebih baik si ne dan pa-nya tetap ada. Jadi jangan dihilangkan. Walau memang kadang-kadang saya sendiri juga jadi suka salah karena selalu gitu ngomongnya si ne ini hilang. Kadang-kadang bahkan si je suis pas français itu lebih cepat lagi ngomongnya. Jadi je suis pas français. Je suis pas français. Bukan je suis pas français atau bukan je ne suis pas français, tapi jadi je suis pas français. Kayak orang Indonesia lah, kalau udah ngomong di antara kita kan jadinya cepet. Orang Prancis juga kalau ngomong di antara mereka atau sesama mereka, ya jadinya cepet, saling ngerti aja gitu guys.
Oke, itu dia kalimat negatif. Kurang lebih seperti itu. Saya kasih latihan di bawah. Intinya masih sama, guys. Pakai ne pak, ditaruh di tengahnya kata kerja. Jadi kata kerja yang sudah dikonjugasikan ya, guys. Jadi ne pak, kata kerja di tengah. Gitu, guys. Untuk simpelnya. Latihan seperti biasa saya kasih di description box. Dilihat-lihat lagi latihannya semua, jangan lupa. Kemudian petit quiz atau sedikit quiz aja lah ya. Coba kalian tulis apa ya, belajar apa ya. Misalnya kalau saya mau bilang bahwa saya bukan saya bukan orang Jawa. Saya bukan orang Jawa, saya orang Sunda. Gimana kira-kira bahasa Prancisnya? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton. Makasih udah nonton. Kalau kalian mau terus mendukung saya, jangan lupa di subscribe. Kemudian saya juga buka campaign supporter. Jadi buat yang mau buat saya tambah semangat, buat yang mau dapat konten eksklusif, bisa dilihat di bawah di traktir.id ya. Dan itu aja dulu. Selamat belajar bahasa Prancis. Ciao.